Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Waqala al-musannif, telah berkata al-imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dan manfaatkan kita dengan al-imam, dengan ilmunya al-imam Ghazali dan ilmunya seluruh orang salih hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada muka surat kelima, perenggan terakhir. Dan ketahuilah bahawa manusia di dalam menuntut ilmu terbahagi kepada tiga keadaan. Pertama, orang yang mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalan ke negeri akhirat, maka dia tidak berniat dengan mencari ilmu itu kecuali hanya mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Maka orang ini termasuk di dalam golongan orang yang beruntung. Kedua, orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera, iaitu dunia, dan mendapatkan kemuliaan, pangkat dan harta benda, sedang dia sendiri menyedari niatnya yang buruk ini dan merasakan di dalam hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dialaminya dan kehinaan maksudnya. Maka orang ini adalah berada di dalam golongan yang berbahaya. Jikalau dia mati sebelum sempat bertaubat, maka dikhawatirkan ia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian urusannya terserahlah kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, iaitu kalau mahu dimaafkan atau disiksa. Tetapi kalau dia mendapat taufik sebelum matinya, lalu ia sempat bertaubat dan mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya, dan sempat pula membuat pembetulan terhadap apa yang tercedera dan terkurang, maka dapatlah dia dikumpulkan bersama golongan yang beruntung, kerana orang yang bertaubat dari dosanya sama seperti orang yang tidak berdosa. Ketiga, orang yang telah dikuasai oleh syaitan, maka ia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda dan bermegah-megah dengan kedudukan dan merasa bangga dengan banyak pengikutnya. Dia menggunakan ilmu yang dituntutnya itu untuk mencapai segala hajatnya dan untuk mengaut keuntungan dunia. Walaupun demikian, dia masih terperdaya lagi dengan sangkaannya bahawa dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana dia masih lagi pada zahirnya menyerupai para ulama. Dia berbicara seperti bicara ulama dan berpakaian seperti pakaian ulama, padahal zahir dan batinnya penuh dengan tamak dan haluba dalam menghimpun kekayaan dunia. Orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang yang binasa, jahil dan tertipu dengan tipu daya syaitan, dan sangat tipis harapan untuk ia bertaubat kerana Allah Subhanahu wa taala, untuk ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia telah menyangka bahawa dirinya termasuk di dalam golongan orang yang baik, padahal ia telah lupa akan firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu memperkatakan barang yang tidak kamu amalkan? Dan orang ini sebenarnya termasuk dalam golongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ana min ghairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila ma huwa ya Rasulullah? Faqal ulama usu. Artinya, selain daripada Dajjal, ada satu perkara yang sangat aku khawatirkan lebih daripada Dajjal. Lalu ada orang yang bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, mereka adalah ulama usu', iaitu ulama yang jahat. Dajjal itu
Dajjal itu tujuannya sudah jelas untuk menyesatkan manusia. Tetapi ulama su ini walaupun lidahnya pandai memalingkan orang lain dari cinta dunia, namun amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan. Kerana amalan seseorang itu lebih berkesan daripada percakapannya, dan orang awam lebih mudah terpengaruh dengan perbuatan ulama usu daripada perkataan mereka. Maka apa yang dirosakkan oleh ulama usu ini dengan perbuatan mereka lebih banyak daripada apa yang dapat diperbaiki oleh lidah mereka. Orang yang jahil sebenarnya belum berani menghimpunkan dunia yang banyak kecuali setelah mereka melihat keberanian ulama usu ini. Maka ilmu yang ada pada mereka menjadi sebab keberanian orang awam membuat berbagai maksiat. Maka inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Namun demikian, nafsu ammarah ulama su ini selalu membisik di telinga mereka bermacam-macam angan-angan dan membisikkan kepada mereka bahawa mereka telah banyak menabur jasa di kalangan manusia sehingga dia layak untuk menerima bermacam-macam anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nafsunya juga mengkhayalkan kepadanya bahawa dia adalah lebih baik daripada hamba-hamba Allah yang lain. Wahai para penuntut, maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama dan hati-hatilah supaya engkau tidak termasuk di dalam golongan yang kedua. Kerana banyak sekali orang yang lalai yang telah dikejutkan oleh kematian sebelum dia sempat bertaubat, lalu rugilah dia. Dan jangan sama sekali engkau termasuk ke dalam golongan yang ketiga, maka engkau akan terjerumus ke jurang kebinasaan yang tidak diharapkan dapat diselamatkan atau diperbaiki lagi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat hadir ke dalam majlis ilmu yang dianjurkan oleh Rumah Mengaji Nur Al-Hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala penuhkan hati kita dengan hikmah, dipenuhkan dan asbab untuk diberikan hati ini akan hikmah adalah dengan mengikhlaskan sesuatu amalan itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahawa barang siapa yang berusaha untuk mengikhlaskan seluruh amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari, iaitu membuat usaha untuk mengikhlaskan segala perkataannya, segala perbuatannya selama 40 hari, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah ke dalam hatinya, iaitu dijadikan hati itu punca ataupun tempat terkeluarnya hikmah, sehingga apa yang diucapkan oleh lidahnya itu akan mendatangkan manfaat kepada orang lain. Naam. Maka Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan ataupun mengingatkan kita setelah memberi amaran ataupun memberi peringatan tentang niat-niat untuk menuntut ilmu. Yang ini di awal mukaddimah kitab, kita masih lagi berada dalam mukaddimah, akan tetapi disebutkan tentang perlu untuk kita berjaga-jaga jangan sehingga niat kita mencari ilmu ini tergelincir daripada landasan yang benar yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ghazali mengingatkan perkara yang sama, akan tetapi dijadikannya sebagai kategori, dijadikan perkara manusia ini dalam menuntut ilmu dalam beberapa kategori, dan ini merupakan salah satu daripada kesukaan Imam Ghazali rahimahullah, suka untuk memahamkan orang lain tentang perkara-perkara ataupun cabangan-cabangan ini sehingga diletakkan menjadi kategori. Nah, maka dikatakan orang manusia dalam menuntut ilmu ini berada dalam 3 keadaan ataupun 3 darjat. Darjat yang pertama dan yang paling mulia adalah orang yang menuntut ilmu untuk dijadikan sebagai bekalan ke negeri akhirat. Nah, orang yang menuntut ilmu untuk dijadikan sebagai bekalan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada." Negeri akhirat itu dijadikan oleh kami kepada mereka-mereka yang mengkehendaki negeri akhirat. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi, kepada mereka-mereka yang tidak inginkan pangkat dan kedudukan di dunia dan juga tidak melakukan kerosakan di dunia. Nah, maka dengan menuntut ilmu, dengan melakukan amalan salih dan sebagainya, kehendak mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala, iaitu
mengikhlaskan niat mereka itu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Maka orang-orang yang niatnya seperti ini dikira sebagai orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan daripada azabnya Allah dan akan dihimpunkan bersama orang-orang yang baik. Akan tetapi setiap perkara itu ada tanda-tandanya. Setiap perkara yang dilakukan ataupun apabila didakwa menjadi daripada golongan yang pertama ataupun yang kedua, perlu ada tanda-tandanya agar supaya kita dapat memahami ataupun supaya kita dapat memastikan bahawa tanda-tanda itu ada pada diri kita terutamanya. Maka dikatakan di sini wa alamati alimil akhirah thalatha, dan tanda seseorang itu tergolong daripada ulama yang mengkehendaki negeri akhirat, menghendaki keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah 3. Yang pertama, ada mutalabid dunia bil ilm, tidak mencari dunia melalui ilmu mereka, iaitu mereka tidak menggunakan ilmu mereka itu untuk mencari keduniaan ataupun meletakkan harga pada ilmu yang diajar, tidak meletakkan harga pada khidmat ilmu, pengajaran ilmu dalam penyampaian ilmu tersebut. Wa kaunu qasdihi bil ishtighal bil ulum naili sa'adatil akhirah, dan antara tanda-tanda dia menggunakan ilmu itu untuk mencari akhirat, untuk mencari kebahagiaan akhirat, adalah dia lebih memberi perhatian kepada ilmu-ilmu yang membersihkan hati, iaitu memberi perhatian yang lebih untuk membersihkan hatinya daripada sifat-sifat yang tercela, untuk membersihkan dirinya daripada perkara-perkara yang akan merosakkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara perkara-perkara yang membersihkan jiwa ini adalah perkara-perkara yang mujahadatun nafs, iaitu menekan hawa nafsu daripada memberikan setiap yang diinginkan olehnya. Wa kaunu i'timadihi fil ulum ala ittiba'i sahibi syari'ah fi af'alihi wa aqwalihi, dan dalam mencari ilmu ini dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mengamalkan daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Yang ini bukan hanya sibuk mencari ilmu, akan tetapi sunnah Rasulullah diabaikan. Bukan hanya sibuk mencari ilmu, akan tetapi tidak mengamalkan daripada adab-adab, tidak mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Kerana perkara utama dalam mencari ilmu ini, ataupun antara perkara yang paling penting yang akan mendatangkan manfaat dalam menuntut ilmu ini adalah untuk mencari keridhaan Allah dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Maka orang alim yang tidak mengambil perhatian terhadap sunnahnya Rasulullah SAW dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam niatnya dan sebagainya, maka waliyadzubillah itu ditakuti merupakan tanda-tanda dia tidak tergolong daripada ulama akhirah. Dan berkata orang-orang saleh, ulama-ulama zaman dahulu, antara salah satu tanda seseorang itu mengkehendakkan akhirat dalam ilmu yang dituntutnya adalah kecenderungan mereka dalam pada kitab-kitab Al-Imam Ghazali, iaitu kecintaan mereka dan kecenderungan mereka dalam kitab-kitab Al-Imam Ghazali. Kenapa? Sebab kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali terutamanya dalam bidang pembersihan hati ataupun penyucian jiwa, atau lebih dikenali sebagai ilmu tasawuf, di dalamnya akan membahaskan tentang kejatuhan ataupun kerosakan hati. Yang mana kalau kita baca dan kita nampak, oh, ni salah aku, ini keburukan aku, ini kekurangan aku, ini sepatutnya yang aku tinggalkan, ini sepatutnya aku berjaga-jaga daripadanya. Seakan-akan Imam Ghazali itu sering mengingatkan terutamanya penuntut ilmu dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ilmu agama daripada kalangan ustaz-ustaz dan sebagainya. Mereka sentiasa diingatkan oleh Imam Ghazali agar supaya berjaga-jaga daripada tipu daya syaitan dalam mempelajari dan menyampaikan ilmu. Kemudian disebutkan di sini wa alamatu adami talabid dunya bil ilm, dan salah satu tanda seseorang itu tidak mencari keduniaan melalui ilmu yang dituntut ataupun diperolehi adalah an yakuna awwalu amilin bil amri wa mujtanibin lin nahi. Salah satu tanda seseorang itu tidak mengkehendaki dunia daripada ilmunya adalah dialah orang yang pertama untuk cuba mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu apa yang dia baca daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk melatih dirinya untuk mengamalkan daripada perkara tersebut.
dan dia berusaha bersungguh-sungguh untuk meninggalkan daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dia memerintahkan, menyampaikan kepada orang lain, Allah menyuruh begini, Allah menyuruh begini, Allah melarang daripada perkara ini dan perkara itu, akan tetapi dia masih lagi berterusan dalam melakukan berlawanan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tanda dia tidak menginginkan dunia daripada ilmunya adalah wa an yakuna mujtaniban tarafahu mat'amun wa maskanun wa malbasun. Ya, ini dia tidak berlebih-lebihan, dia tidak berlebih-lebihan ataupun tidak membazir dalam makanannya. Ya, ini tidak makan dengan berlebih-lebihan ataupun membazir. Wa maskanuhu, begitu juga dengan tempat tinggalnya. Ya, ini tidaklah, walaupun mungkin diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak digunakan rumah itu untuk seakan-akan melawan daripada orang-orang dunia. Ya, ini dapat rumah besar tak jadi masalah, tapi maksudnya tu dia sendiri tidak berusaha untuk matlamatnya dengan ilmu tu, dia cuba untuk nak dapat rumah besar. Tapi kalau mungkin orang bagi dan sebagainya, tu lain cerita. Wa maskanuhu wa malbasuhu, begitu juga dengan pakaiannya, tidak dia membazir atau berlebih-lebihan dalam pemakaiannya. Wa an yakuna mun'azilan munqabidan an mukhalatati sultan illa linushin lahu, dan dia berusaha untuk tidak mendekatkan dirinya kepada pembesar-pembesar dan pemimpin-pemimpin, kecuali dengan niat untuk memberi nasihat kepada mereka, La ilaha illallah. Jadi kalau kita tengok para ulama mendekati daripada pemimpin ataupun dijemput oleh para pemimpin dan sebagainya, maka jangan pula kita bersangka buruk, oh ini bukan ulama akhirat, ini ulama suka berdamping dengan pemimpin-pemimpin dan sebagainya. Jangan kita bersangka buruk dengan mereka, kerana merupakan salah satu tugas daripada para ulama untuk memberi nasihat kepada para pemimpin, dan mereka daripada orang-orang yang ini mungkin boleh mendekati daripada pemimpin, maka di situ merupakan peluang untuk mereka memberi nasihat. Adapun kita kalau nak dekat, mungkin kita tak ada peluang langsung untuk nak dekat dengan para pemimpin, apatah lagi untuk nak beri nasihat kepada mereka. Maka kalau ada para ulama yang kita nampak mendekati daripada pemimpin, jangan kita bersangka buruk kepada mereka. Tapi kalau satu hari kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati daripada pemimpin, niat kita perlulah betul, seperti mana yang dipesan oleh para ulama. Au li raddi madzalim ila arbabiha au li syafa'ah fi mardatillah, ataupun mereka mendekati daripada para pemimpin agar supaya dapat memberi syafaat. Ini orang-orang alim, para ulama ini terkadang dicintai oleh para pemimpin, disukai oleh para ketua-ketua, raja-raja dan sebagainya, akan tetapi digunakan kecintaan tersebut, yakni kecintaan pemimpin kepada mereka itu untuk memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan daripada pertolongan. Ini dikatakan bahawa zakat daripada duit itu untuk dikeluarkan. Duit itu ada zakatnya, iaitu dikeluarkan 2.5% daripada jumlah apabila telah sampai nisabnya. Begitu juga dengan pengaruh yang kita ada, yakni bila kita ada pengaruh, bila kita ada pangkat, maka zakat untuk pengaruh dan pangkat tersebut adalah dengan kita membantu orang yang memerlukan. Sebagai contoh, orang yang susah datang memerlukan pertolongan daripada kita, maka kita berikan. Yang ini kita mempunyai kontak dengan orang yang lebih tinggi untuk memudahkan urusan si fulan dan sebagainya. Dan kalau kita gunakan kontak itu untuk membantu orang lain dan bukan untuk keperluan ataupun untuk pribadi kita. Kita gunakan kontak tersebut ataupun kabel yang kita ada untuk membantu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memerlukan. Wa la yakuna musari'an ilal fatwa, dan salah satu tanda juga orang itu tidak mencari daripada keduniaan dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia tidak bersegera untuk memberi fatwa. Terkadang orang tanya sikit terus jawab, orang tanya sikit terus bagi jawapan dan sebagainya, seakan-akan menunjukkan bahawa dia ni orang yang mengetahui segala-galanya. Seakan-akan dia ni orang yang mengetahui segala-galanya. La ilaha illallah. Naam, disebutkan dalam riwayat bahawa ada seorang at-tabi'in yang bernama Shuraih bin Hani berkata, aku mendatangi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, as'aluha 'anil mash 'alal khufain. Aku bertanya dia tentang masalah
yakni menyapu daripada stokin yang diperbuat daripada kulit. Faqalat, yang stokin yang diperbuat daripada kulit. Ini biasanya kalau kita pergi Makkah dan Madinah, terkadang untuk memudahkan daripada kita berwuduk, maka kita guna stokin yang diperbuat daripada kulit. Maka faqalat, maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, alaika bi Ali bin Abi Talib fasalhu, hendaklah kamu pergi berjumpa dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib dan bertanya masalah itu kepadanya. Fa innahu kana yusafir ma'a Rasulillah, kerana dia biasa bermusafir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami bertanya dengannya. Ditunjuk, maksudnya di sini walaupun Sayyidatina Aisyah mengetahui daripada jawapannya, tapi dia menunjukkan, dia refer orang yang bertanya itu kepada orang yang lebih berpengetahuan daripadanya. Wa kama ruya, begitu juga diriwayatkan daripada seorang tabi'in, Sa'ad bin Hisham bin Amir. Beliau mendatangi daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bertanya tentang witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Abdullah bin Abbas, mahukah kamu aku menunjukkan kepada orang yang paling berilmu di atas muka bumi ini tentang witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau bertanya, man? Qal, dia mengatakan Sayyidatina Aisyah. Pergilah berjumpanya dan bertanyalah tentang masalah tersebut. Semuanya tidak, yakni Abdullah bin Abbas ini didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia kefahaman agama dan berilah dia ilmu tentang tafsiran Al-Quran. Akan tetapi tentang satu-satu perkara yang mungkin dia tak tahu, dia suruh orang lain berjumpa dengan orang yang lebih tahu tentang perkara tersebut. Sebab tu disebutkan dalam riwayat, rahimahullahu abdan arafa haddahu fawaqafa indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba yang mengetahui hadnya, mengetahui kelebihannya, mengetahui potensinya, ataupun apa yang dia tahu dan apa yang dia tak tahu, fawaqafa indah, dan dia berhenti di situ. Yakni apa yang dia tahu, dia bantu, dia bagi tahu. Apa yang dia tak tahu, apa yang dia kurang pasti, dia refer, dia rujuk kepada orang yang lebih berilmu. Bukan nak menunjukkan bahawa semua perkara dia tahu, nak tunjuk dia hebat. Wakama, begitu juga diriwayatkan daripada Imran bin Hattan. Beliau bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka Sayyidatina Aisyah tentang masalah menggunakan sutra. Maka Sayyidatina Aisyah berkata, pergilah kamu berjumpa dengan Abdullah bin Abbas. Apabila bertanya dengan Abdullah bin Abbas mengatakan bahawa engkau pergilah berjumpa dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Apabila beliau berjumpa dengan Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar mengatakan, telah berkata ayahku, iaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yalbasul harira fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Sesungguhnya orang yang menggunakan sutra itu di dunia adalah mereka yang tidak mempunyai apa-apa bahagian di akhirat. Orang-orang yang tidak mendapat apa-apa bahagian, iaitu tidak mendapat anugerah ataupun kenikmatan di negeri akhirat. Ini yang dimaksudkan di kalangan para lelaki. Ini lelaki diharamkan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat kaum lelakinya emas dan juga sutra. Di sini menunjukkan betapa berjaga-jaganya, berwaspadanya para sahabat dalam menjawab daripada masalah-masalah agama. Walaupun mungkin mereka tahu jawapan itu, tapi apabila mereka mengetahui ada orang yang lebih mahir dalam bidang tersebut, maka dirujuk kepada orang yang lebih mahir. Seperti disebutkan tentang Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, salah satu imam mazhab yang hebat, yang merupakan imam dari guru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dikatakan bahawa la yufta wal Malik fil Madinah, tidak ada sesiapa yang memberi fatwa sedangkan Imam Malik berada di kota Madinah. Maksudnya para ulama mereka menghormati satu dengan yang lain, sehingga apabila mereka tahu ada seorang ini yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang hebat, ilmu yang luar biasa, maka semua orang akan memberikan penghormatan kepada perkara tersebut. La ilaha illallah. Itu daripada tanda-tanda seseorang yang tidak mencari dunia dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian orang yang kedua adalah
orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera di dunia dan mendapatkan kemuliaan, pangkat dan harta benda. Sedangkan dia sendiri menyedari niatnya yang buruk itu dan merasakan di dalam hatinya akan kejahatan, keadaan yang sedang dialaminya dan kehinaan maksudnya. Ya, ini ada juga orang yang dia tahu niatnya itu tak betul. Dia menggunakan ilmu agamanya untuk mencari daripada keduniaan, dan dia tahu betapa hinanya keadaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi disebabkan dia tidak dapat mengawal nafsunya, kehendaknya daripada tidak dapat menahan daripada keinginan nafsu daripada mencari dunia, maka dia berterusan dalam melakukan perkara tersebut. Maka orang ini adalah berada di dalam golongan yang berbahaya. Jikalau dia mati sebelum sempat bertaubat, maka dikhawatirkan ia mati dalam keadaan su'ul khatimah, dan kemudian urusannya terserahlah kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada mahu dimaafkan atau disiksa. Kalau dia mati sebelum bertaubat dan mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya, maka keadaannya teruk. Tapi kalau dia sempat bertaubat, maka insya-Allah dia akan digolongkan daripada orang-orang yang berjaya. Disebutkan di sini, orang yang bertaubat dari dosanya sama seperti orang yang tidak bertaubat. Naam. At-taibu minadz-dzamb kaman la dzambalah. Akan tetapi berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, dia berkata, kalaupun naam. Yang pertama tadi, orang yang bertaubat dari dosanya sama seperti orang yang tidak berdosa. Tapi dapatkah kita secara pasti mengetahui bahawa dosa kita itu diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan taubat kita diterima? Tak ada seorang pun yang boleh mengatakan dengan pasti bahawa taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun syarat-syarat taubat itu telah dipenuhi dan sebagainya. Akan tetapi dia tak dapat secara pasti. Maksudnya ada lagi dalam hati dia perasaan takut taubatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada yang sama dia mengharap daripada ihsannya Allah, mengharapkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya dosanya diampunkan. Naam. Akan tetapi berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib, ya, ini walaupun kita katakan bahawa orang yang bertaubat daripada dosa itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukankah dia telah terlepas peluang untuk bersama orang-orang yang banyak melakukan ketaatan, iaitu waktu-waktu yang dia melakukan dosa itu dan kemudiannya dia bertaubat? Bukankah orang yang tidak melakukan dosa itu dapat melakukan ketaatan yang mana darjatnya itu lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Nak dikatakan di sini, rugi orang yang melakukan dosa, walaupun dia diberi taufik untuk bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia telah rugi waktu-waktu yang dia melakukan dosa itu. Sepatutnya kalau dia melakukan ketaatan, maka darjatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tingkatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih tinggi. Maka jangan sekali-kali kita melepaskan peluang untuk melakukan ketaatan. Selagi mana kita ada waktu lapang, selagi mana kita ada kesihatan, selagi mana kita ada rezeki, selagi mana kita ada kesihatan dan sebagainya, apa-apa kebajikan, amal kebaikan yang boleh kita lakukan, perlulah kita bersegera dalam melakukannya. La ilaha illallah. Naam. Kemudian orang yang ketiga, orang yang telah dikuasai oleh syaitan, maka dia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat menghimpunkan harta benda dan bermegah-megah dengan kedudukan dan merasa bangga dengan banyak pengikutnya. Dia menggunakan ilmu yang dituntutnya itu untuk mencapai segala hajatnya dan untuk mengaut keuntungan dunia. Walaupun demikian, dia masih terpedaya lagi dengan sangkaan bahawa dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia masih lagi pada zahirnya menyerupai para ulama. Waliyadzubillah. Jangan kita tertipu dengan pakaian. Jangan kita sangka kita pakai kupiah, kita pakai songkok, kita hadir majlis ilmu, kita hadir majlis zikir, kita pergi ke masjid dan sebagainya, kita ini sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan begitu. Jangan kita tertipu. Kerana ada orang yang lebih banyak amal ibadahnya, yang lebih banyak ilmunya, akan tetapi tergelincir daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, dia berbicara seperti bicara ulama dan berpakaian seperti pakaian ulama, padahal zahir dan batinnya penuh dengan tamak dan haluba dalam menghimpun kekayaan dunia. Orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang yang binasa, jahil dan tertipu dengan tipu daya syaitan yang sangat tipis, dan sangat tipis harapan untuk ia bertaubat kepada Allah kerana dia telah menyangka bahawa dirinya termasuk dalam golongan orang yang baik, padahal ia telah melupakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Naam, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu memperkatakan sesuatu yang tidak kamu amalkan? Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, atamuruna an-nasa bil bir, adakah kamu mengajak manusia kepada kebaikan, wa tansawna anfusakum, akan tetapi kamu melupakan diri kamu sendiri, wa antum tatluna alkitab, sedang kamu membaca daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca daripada al-Quran, afala taqilun, adakah tidak kamu menggunakan akal fikiran kamu, tidakkah kamu berfikir? La ilaha illallah. Dan ayat-ayat ini banyak mendatangkan tangisan kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang jujur dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi banyak mereka mengajak manusia kepada kebajikan, kebaikan, akan tetapi mereka sentiasa merasakan bahawa mereka ini kurang dalam beramal, kurang sempurna amalan mereka terhadap ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan mereka sering menyalahkan diri mereka, menyebabkan mereka sering menitiskan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala di kegelapan malam kerana tidak sempurna amalan mereka seperti ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perkara yang ditakuti oleh Rasulullah. Yang ini, aku lebih takut daripada ulama su, iaitu ulama yang jahat ataupun ulama pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Yang ini, ulama ini sebagai pemimpin manusia. Akan tetapi kalau ulama itu sesat dan memimpin orang, maka akan menyesatkan orang lain. Dia dah sesat, maka dia akan menyesatkan orang lain apabila dia memimpin orang lain. Maka Rasulullah takut seperti orang-orang seperti ini. Siapakah ulama usu? Kathiru wa huwa kullu munafiqin kathiru ilmi lisan. Yang ini, orang yang pandai berkata-kata, orang yang menghafal daripada Al-Quran, menghafal daripada hadis Nabi, menghafal dari kalam-kalam para ulama, akan tetapi ilmunya itu hanya berada di lidahnya. Ilmunya itu hanya berada di lidahnya, tapi tidak ada di dalam amalannya, tidak ada dalam pengamalannya. Yang ini seakan-akan ilmu itu, mengajarkan ilmu hanya sebagai satu profession, hanya sebagai satu pekerjaannya, akan tetapi tidak dijadikan sebagai pengamalan dalam kehidupan sehariannya. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Dia mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan amalannya itu menunjukkan dia berjalan ke arah opposite direction. Ini dia ajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada negeri akhirat, akan tetapi perjalanan hidupnya itu berjalan ke arah yang bertentangan. Waliyadzubillahi tabaraka wa taala. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita dan orang yang kita kasihi daripada tergolong daripada ulama usu. Naam. Maka kemudian Imam Ghazali meneruskan dengan mengatakan, maka apabila engkau bertanya, apakah itu bidayatul hidayah, permulaan jalan menuju hidayah untuk dapat aku mencubakan bagi diriku, maka ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah itu ialah taqwa yang zahir, dan nihayatul hidayah, kesudahan jalan hidayah itu ialah taqwa yang batin. Dan syurga itu tidak akan dicapai kecuali dengan taqwa, dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya, melatih dirinya untuk bertakwa. Dan takwa itu terbagi kepada dua. Yang pertama, menjunjung segala perintah Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ketaatan. Yang kedua, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala dalam meninggalkan kemaksiatan. Maka di dalam kitab ini akan saya sebutkan kedua-dua bahagian ini dengan serba ringkas. Nah, jadi apakah itu hidayah?
permulaan hidayah ataupun apakah itu hidayah. Maka disebutkan hidayah ini terbahagi kepada tiga. Hidayah ini terbagi kepada tiga seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Ada hidayah yang membawa maksud sebagai penerangan, petunjuk yang menerangkan. Ada hidayah yang dimaksudkan dengan hidayah tersebut ataupun petunjuk tersebut adalah taufik, kekuatan untuk melakukan daripada kebaikan. Ada juga hidayah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang membawa maksud kashful hijab, membuka daripada hijab seseorang hamba itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengan dibukanya hijab tersebut dia akan dapat mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapat mencintai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapat bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hidayah yang pertama iaitu hidayah petunjuk. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Thamud, kami telah memberikan dia hidayah. Yang dimaksudkan kami telah memberikan dia hidayah apa? Iaitu kami dah berikan dia petunjuk. Kami dah berikan kepada dia penerangan. Fastahabbul ama 'alal huda. Maka mereka mengutamakan daripada kekufuran, daripada keimanan, ataupun mereka mengutamakan kegelapan, kesesatan daripada hidayah ataupun petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dah diberikan penerangan, mereka dah dikenalkan oleh para nabi dengan Allah, tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi mereka memilih untuk menjalan daripada jalannya kesesatan. Maka itu hidayah yang pertama yang disebutkan sebagai satu penerangan, penjelasan. Hidayah yang kedua seperti yang kita sering mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam salat kita seharian, yang kita diperintahkan untuk memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 17 kali di dalam salat kita seharian. 5 waktu kita mohon daripada Allah 17 kali, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah aku hidayah, tunjukkanlah aku hidayah ke jalan yang lurus. Ya, ini seakan-akan berikanlah kita ketetapan untuk dapat berjalan istiqamah dalam jalan yang lurus. Yang ini kita dah ada hidayah, akan tetapi kita minta hidayah lagi dan lagi sehingga kita dapat berjalan di jalan yang lurus ini secara istiqamah, sehingga kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah ridha kepada kita dan kita ridha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hidayah ini juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam doa kunut kita baca, Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah berikanlah aku hidayah seperti mana engkau telah berikan hidayah kepada orang-orang yang terdahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kunut tersebut kepada cucundanya yang dikasihi, iaitu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa ardah. Maka kita itu tidak masuk daripada solat-solat sunat kita. Maka seharian lagi banyak kita melakukan solat sunat, maka lebih banyak kita memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga duduk di antara dua sujud kita memohon daripada Allah, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, berikanlah aku hidayah, wa'afini wa'fu anni. Maka dalam solat kita seharian itu banyak tempat yang kita memohon daripada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat istiqamah dan ditetapkan di atas jalan yang benar. Adapun hidayah yang ketiga, yang dimaksudkan dengan hidayah ketiga itu diangkat hijab, diangkat halangan di antara kita, perkara-perkara yang menghalang kita daripada sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kegelapan dosa, daripada kegelapan perkara-perkara yang menghalang kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, barang orang-orang yang bermujahadah di jalan aku, bersusah payah untuk mendidik dirinya, mendidik nafsunya itu untuk mengikuti daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mendidik hawa nafsunya itu daripada meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan bukakan pintu-pintu hidayah kepada mereka. Maksud pintu-pintu hidayah ini akan dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita dapat sampai kepada Allah, sehingga kita dapat kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala
sehingga kita akan dapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bermujahadah, bersusah payah mendidik diri kita ini untuk melakukan ketaatan, meninggalkan daripada perkara yang dilarang, mendidik diri kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, mendidik hawa nafsu kita ini dan untuk meninggalkan daripada akhlak-akhlak yang buruk dan sebagainya, daripada riak, daripada ujub, daripada bangga diri, daripada buruk sangka dan sebagainya. Maka dengan kita bersusah payah, kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sedikit sebanyak tentang makna hidayah, iaitu yang pertama hidayah yang mana membawa maksud penerangan, yang hidayah yang kedua yang bermaksud taufik, kekuatan untuk melakukan ketaatan, dan hidayah yang ketiga yang bermaksud daripada diangkatkan hijab di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah itu ada permulaannya ataupun zahirnya, dan ada batinnya ataupun kesudahannya, penghujungnya. Maka syurga itu tidak akan sampai kecuali dengan takwa, dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itu adalah menjunjung segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, dan melakukan dan meninggalkan perintah Allah ini. Ada adab-adab dia yang mana akan dibahaskan di dalam kitab ini insya-Allah taala. Bab kitab Bidayatul Hidayah ni ada 3 bahagian. Bahagian yang pertama itu adab-adab melaksanakan ketaatan. Bahagian kedua, adab-adab meninggalkan maksiat, perkara-perkara yang dilarang. Dan bahagian yang ketiga itu disebutkan oleh Imam Ghazali ataupun diletakkan oleh Imam Ghazali. Bahagian yang ketiga ini adab-adab bersahabat. Adab-adab bersahabat, yang mana disebutkan ataupun bagaimana kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, adab-adab berinteraksi dengan Allah dan adab-adab berinteraksi dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketiga-tiga bahagian ini merupakan asas dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka bahagian yang pertama, adab-adab melaksanakan ketaatan. Ketahuilah olehmu bahawa perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada yang fardu, iaitu wajib, dan ada yang sunat. Yang fardu ialah modal, iaitu asas perniagaan. Dan dengan modal ini kita akan selamat. Sedangkan yang sunat itu ialah keuntungan, dan dengan keuntungan itu kita akan mendapatkan beberapa darjat kelebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayya almutaqarribun bimithli ada'i maftaradtu alaihim wa la yazalu al'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, tidak ada sesuatu cara yang lebih sesuai untuk hamba-Ku menghampirkan dirinya kepadaku dengan seumpama untuk melakukan ibadah kepadaku, melakukan ibadah yang aku fardukan ke atas mereka. Dan sentiasa seseorang hamba menghampirkan diri kepada aku dengan menambah amalan-amalan yang sunat setelah mereka melakukan yang fardu-fardu, sehingga aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia mendengar dengannya, dan akulah penglihatannya yang ia melihat dengannya, dan akulah lidahnya yang ia berkata-kata dengannya, dan akulah tangannya yang ia menyentuh dengannya, dan akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. Naam. La ilaha illallah. Imam Ghazali menyebutkan di sini bahawa perintah Allah Subhanahu wa taala itu terbahagi kepada dua, ada yang fardu, ada yang sunat. Naam. Maka yang fardu itu ada fardu ain yang wajib ke atas setiap orang, setiap mukallaf, dan ada yang fardu kifayah, iaitu apabila sebahagian daripada umat melakukannya, maka terlepaslah tanggungjawab daripada yang lain. Akan tetapi jikalau tak ada seorang pun yang melakukan daripada fardu kifayah, maka semuanya akan berdosa. Maka
Yang pertama, pembahagian yang pertama itu ada fardu ain dan fardu kifayah. Dan kemudian Imam Ghazali menyebut dan fardu itu juga ada yang daripada amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh badan yang zahir, ada fardu yang dilakukan oleh hati, ada yang dilakukan oleh amalan hati. Ada pun yang daripada zahir yang dilakukan oleh amal perbuatan kita, anggota tubuh badan kita yang zahir ini, ada yang dalam bentuk perintah, ada yang dalam bentuk larangan. Ada yang dalam bentuk perintah, ada yang dalam bentuk larangan. Apa dia? Sebagai contoh, perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lakukan dengan tubuh badan kita, anggota tubuh badan kita adalah seperti mengerjakan salat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat dan sebagainya daripada ibadah-ibadah, ibadah haji dan sebagainya yang mana ianya memerlukan daripada tubuh badan kita. Adapun daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melakukan menggunakan tubuh badan kita, seperti kita dilarang untuk berzina wali'adzubillah, kita dilarang untuk membunuh, kita dilarang daripada minum arak dan sebagainya, maka ini merupakan perkara yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terkait dengan anggota tubuh badan kita. Nah, itu daripada segi zahir. Yakni fardu daripada segi zahir tubuh badan kita, ada yang perintah, ada yang larangan. Fardu juga ada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terkait dengan hati, amalan hati. Ada juga yang diperintahkan, ada yang dilarang. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lakukan dengan hati kita adalah untuk kita mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana hasil ataupun buah daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tubuh badan kita, maka hasilnya adalah kita akan dapat kenal akan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita menuntut ilmu daripada perkara-perkara yang terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti ilmu akidah dan sebagainya, yang mana di dalam ilmu akidah itu kita akan mempelajari daripada perkara-perkara yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang kita diperintahkan juga, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah", cinta kepada Allah. Cinta ini letaknya di dalam hati. Cinta itu letaknya dalam hati. Maka perintah untuk mencintai Allah itu ditujukan kepada hati manusia. Mencintai Allah, mencintai Rasul dan sebagainya. Perintah yang kita perlu berusaha untuk mendatangkan kecintaan Allah di dalam hati kita. Dan kemudian kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tawakal itu berada dalam hati, keyakinan kita tentang penjagaan Allah. Wal khauf minhu, takut akan Allah Subhanahu Wa Taala, juga merupakan perintah buat hati. La ilaha illallah. Adapun perkara-perkara yang dilarang daripada hati ini, seperti bersifat daripada sifat-sifat yang tercela, iaitu tidak yakin kepada Allah, tidak mencintai Allah, mencintai daripada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berburuk sangka kepada Allah wali'adzubillah, berburuk sangka kepada makhluk Allah, bersifat hasad, bersifat riak, maka ini merupakan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ditujukan ataupun yang ditujukan kepada hati manusia. Maka ini merupakan perkara-perkara yang fardu yang paling utama untuk kita sempurnakan dalam kehidupan kita. Kerana apa? Kerana tidak akan seseorang itu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali melalui perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita sempurna dalam menunaikan segala kefarduan Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang fardu ain, baik yang fardu kifayah, baik yang fardu yang terkait dengan anggota tubuh badan kita, baik daripada fardu yang terkait dengan hati kita. Hanya apabila kita telah sempurna dalam menunaikan segala perkara-perkara tersebut, maka barulah amalan-amalan nafil kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi selagi mana kita cuai dengan melakukan perkara-perkara yang fardu, selagi mana tidak sempurna kita menunaikan amalan-amalan fardu, selagi mana kita tidak teliti dalam menunaikan amalan-amalan fardu, dan untuk sempurna dan untuk teliti dalam menunaikan amalan fardu, maksudnya kita perlu ada ilmu yang sempurna tentang amalan tersebut. Sebagai contoh, solat, kita mengetahui rukun-rukun salat. Wuduk, kita tahu rukun-rukun wuduk, syarat sah salat dan sebagainya. Maka perkara-perkara asas yang penting ini perlulah kita
mantap di dalamnya, perlulah ilmu kita terhadap perkara-perkara tersebut mantap sehingga amalan kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Naam. Kemudian barulah selepas itu seseorang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan sunat. Dengan dikatakan di sini, dan sentiasa seseorang hamba itu menghampirkan dirinya kepada aku dengan menambah amalan-amalan yang sunat setelah mereka melakukan yang fardu. Maksudnya setelah mereka menyempurnakan daripada amalan-amalan fardu sehingga aku mencintainya. Naam. Naam. Berkata seseorang salih, mereka mengatakan man syaghalahul fard anin nafil fahuwa ma'dzur. Barang siapa yang disibukkan ataupun menyibukkan dirinya dengan amalan-amalan fardu sehingga dia tidak mampu untuk melakukan amalan sunat, maka dia akan dikecualikan. Maksudnya dia akan dimaafkan oleh Allah. Yang ini dia sibuk dalam menunaikan perkara-perkara yang fardu sehingga terkadang dia tak melakukan amalan sunat. Orang seperti ini dimaafkan, walaupun sepatutnya ditambah, dah selesai melakukan amalan fardu tapi ada masa lebih dia buat amalan sunat, tapi dia tak melakukan amalan sunat, maka dia ini akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man syaghalahu an-nafl 'anil fardhi fahuwa maghrur. Akan tetapi orang yang disibukkan dengan amalan-amalan sunat, amalan sunat semua dibuat, solat sunat dia buat dengan sempurna, sedekah dia banyak membantu manusia sana sini, akan tetapi yang fardu dia tak buat. Solat fardu, bila dia solat fardu dalam keadaan penat. Solat sunat dia bersemangat, tapi bila solat fardu dalam keadaan malas dan sebagainya. Sedekah sunat suka untuk madrasah, untuk masjid, untuk sana, untuk sini, tapi bila time waktu nak keluar zakat yang wajib, itu jam macam Allah berat. Kemudian dia keluar, kalau diberi taufik untuk mengeluarkan zakat pun dengan hati yang berat dan sebagainya, tidak dalam keadaan berlapang dada, maka orang seperti ini adalah orang yang ditipu, maghrur, tertipu oleh syaitan. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza ahbabtuhu, dan apabila aku mencintai orang-orang tersebut. Naam. Disebutkan dalam hadis lain bahawa apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka akan dipanggil, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulan fa ahibbahu. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun akan mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril akan mengatakan kepada penghuni-penghuni langit di kalangan para malaikah dan setiap makhluk yang ada yang menghuni langit, Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah orang tersebut. Maka seluruh penduduk langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, langit yang kelima, langit yang keenam, kemudian di langit yang ketujuh, itu ada Baitul Ma'mur, dan Baitul Ma'mur itu terdapat malaikah yang bertawaf dekat Baitul Ma'mur seperti mana bertawafnya manusia di Baitullah Al-Kaabah. Yang mana bilangan malaikat ini wala ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada seorang pun yang mengetahui daripada bilangan malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Keseluruhan malaikat di langit semuanya mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang itu akan mudah untuk diterima oleh penduduk-penduduk bumi. Yakni selepas penduduk langit mencintainya, penduduk bumi pun akan mencintai daripada orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai daripada golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Naam. Jadi apa yang akan terjadi selepas Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang? Maka dikatakan bahawa pendengarannya adalah melalui pendengarannya Allah, penglihatannya dengan penglihatannya Allah, lisan. Apa yang dimaksudkan dengan perkara tersebut? Yakni Allah Subhanahu wa taala akan memelihara daripada seluruh anggota tubuhnya sehingga dia tidak bergerak ataupun dia tidak berdiam kecuali di dalamnya terdapat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bergerak penuh dengan niat-niat yang baik. Apabila dia melakukan ketaatan, maka segala yakni apabila dia menggerakkan anggota tubuhnya, ianya menggerakkan, yakni kesemuanya ke arah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan ke arah maksiat. Nah, ada yang mengatakan juga
yakni dia tidak mendengar kecuali zikir-zikirnya Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah tidak akan dengarkan dia kecuali perkara yang baik-baik. Yakni seperti orang-orang yang dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuh yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Di dalam syurga ni orang tak akan dengar perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang salah, yang tidak diizinkan oleh Allah, tak akan didengar oleh ahli-ahli syurga. Begitu juga orang-orang yang berusaha untuk menjaga telinganya itu kecuali perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah, insya-Allah akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, telinga mereka ini hanya mendengar yang baik-baik, mata mereka hanya melihat daripada perkara yang baik-baik, lidah mereka hanya mengatakan perkara-perkara yang baik-baik, dan tidak mendapat kelazatan kecuali dalam membaca Al-Quran, merasakan kelazatan, kenikmatan dalam berzikir kepada Allah, dalam berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Dan dia tidak akan merasa tenang dan senang kecuali apabila berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Naam. Maka orang-orang seperti ini yang telah berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan fardu, kemudian ditambahkan dengan amalan-amalan sunat, maka dia akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditingkatkan darjat keimanannya sehingga mencapai ke darjat ihsan. Sehingga dia apabila beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dapat beribadah dengan hadir hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah dalam keadaan kecintaan dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tak sama orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi hatinya lalai. Yang ini dia melakukan tugasnya tapi dia lalai, hatinya lalai, tidak hadir bersama Allah. Dia melakukan ketaatan hanya untuk dilepaskan tanggungjawab daripada bahunya. Akan tetapi dia tidak beribadah kepada Allah atas dasar kecintaan, atas dasar kerinduan. Maka orang ni walaupun dia sembahyang sebelah-sebelah, berjemaah di masjid, yang seorang ni sembahyang sebelah si fulan, tapi yang ni sembahyang hatinya hadir bersama Allah atas dasar kerinduan, yang ni sembahyang akan tetapi hatinya berada di pasar dan sebagainya, maka tak sama. Nampak zahirnya pergerakan sama, akan tetapi darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh berbeza. La ilaha illallah. Naam, maka orang ini diangkat hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seakan-akan dia menyembah Allah dalam keadaan dia merasa Allah melihat kepada dia dan dia sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan lama kelamaan bertambah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada perkara yang di dalam hatinya itu kecuali kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila hati itu dipenuhi dengan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada perkara yang keluar daripada tubuh badannya kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada golongan tersebut. Naam. Insya-Allah pada pengajian yang akan datang kita akan sambung tentang bagaimana cara untuk sampai ke tahap tersebut. Bagaimana cara kita untuk sampai ke tahap kita mampu untuk melaksanakan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara yang fardu dan yang sunat, sehingga hati kita ini dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk mengamalkan daripada apa yang telah diperdengarkan, kerana ilmu-ilmu ini bukan ilmu hanya sekadar untuk digerakkan lidah, akan tetapi untuk digerakkan tubuh badan kita ke arah ketaatan. Yang ini, ilmu ini merupakan satu kefahaman ataupun pengertian. Dia bukan hanya sebagai satu ilmu yang untuk diketahui kemudian ditinggalkan. Dialah satu ilmu yang untuk diamalkan. Al-ilmu yahtifu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu memanggil tuannya untuk beramal. Adapun kalau tuannya tidak menjawab panggilan ilmu tersebut, maka ilmu itu akan meninggalkan tuannya. Mungkin sama ada ilmu itu akan dia lupa, ataupun ilmu itu, keberkatan ilmu itu akan hilang.
Mungkin ilmu tu diingat, akan tetapi keberkatan ilmu, cahaya ilmu, rahsia ilmu itu akan hilang daripada diri orang tersebut. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan ilmu yang diperdengarkan insya-Allah, dan jadikan kita daripada golongan orang yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر ربي الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.